Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Kuantan, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah SWT. Pertama kita panjatkan kesyukuran dengan lafaz alhamdulillah, kerana kita masih lagi diberi kesempatan, peluang untuk sama-sama hadir di masjid sebagaimana biasa setiap waktu. Dan untuk waktu maghrib ini, kita dapat duduk sementara menunggu waktu isyak untuk sama-sama kita mendengar beberapa perkara tentang tazkirah yang saya sendiri akan bacakan ataupun terangkanlah sedikit sebanyak, bukannya nak mengajar, tetapi nak menyampaikan untuk sama-sama kita menghayati dan kita melaksanakan apa yang ada dalam kitab isi kandungan kitab ini tentang rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat, oleh kitab Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang dirahmati Allah SWT, jam celik, kita dah sampai ke 11 Syaban hari ini, tak selesai 11 Syaban. Mungkin dalam 18 atau 19 hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan puasa itu adalah satu perkara yang sangat-sangat ditunggu, yang sangat-sangat ditunggu oleh orang yang beriman, seronok. Jadi saya malam ini saya tidak bercerita tentang puasa lah, cuma sekadar pembukaan saja untuk sebagai peringatan. Kita akan berpuasa insyaAllah dalam 18 atau 19 hari lagi lah. Jadi bersedialah. Kalau saya bagi tazkirah di masjid atau di Bandar Baru kemarin, bagaimana kita menghadapi persediaan puasa, apa dia modal dia, saya ingat lagi. Tapi kat sini tak payahlah, nanti kalau kita ada tazkirah saya akan terangkan bagaimana persediaan untuk menghadap puasa dan modal kita nak berpuasa. Ada modal tuan-tuan? Ada modal. Kita nak solat pun ada modal. Baiklah, tanpa membuang masa, insyaAllah saya akan terangkan pada malam ini. Tajuknya buku amalan tergantung pada leher. Buku amalan tergantung pada leher. Kita mulakan dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Unuqi itu saya ingat lagi belajar. Unuqi itu lehernya. Maksudnya, dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, yakni sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Unuqihi ini lehernya, pada lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Surah Al-Isra ayat yang ke-13. Kitab kita ni 2 kali je kalau ikut kami tuan-tuan ni, buka dah tutup, lepas tu buka balik.
kitab kita ni, kitab hakiki, di 2 kali saja. Masa hidup dibuka untuk catatan, kita mati ditutup, nanti di mahsyar nanti dibuka balik. Bukan Allah yang baca, kita yang baca. Sebelum ni kan ada kan tentang bantahan-bantahan bila Allah tanya, ya, mempersoalkan amalan kita bantah, ya, yalah kita dah buat, tapi kita kena ingat. Saya nak beritahu lah tuan-tuan, dalam kemarin tak silap saya ada masa Isra Mi'raj dia, saya dapat angkat satu isi pelajaran dia. Antaranya iaitu kita beribadah ni bukan zahir saja ya tuan-tuan ya. Allah melihat kita tak sama kita melihat manusia. Kita melihat manusia zahir dia, Allah melihat manusia batin dia. Ya, Allah tidak melihat kan bentuk muka kita, luaran kita, tapi Allah melihat fi qulubi, hati kita, dalaman kita. Jadi kita hati-hati tuan-tuan ya. Saya sebenarnya bercakap bukan untuk tuan-tuan saja, tapi pertama untuk diri saya. Saya sangat-sangat kadang-kadang teringat juga, ya Allah Tuhanku, aku hari ini pergi masjid, buat baik itu ini, tapi ya Allah macam mana ya? Ya, sebab kita buat baik ni kadang-kadang hati kita tak khusyuk. Maksudnya bukan kerana Allah semata-mata, kadang-kadang kerana orang lain. Atau kita tak ikhlas. Okey, balik pada ini tadi ya. Jadi kita kena hati-hati, dua benda kita kena jaga tuan-tuan. Jangan kita rasa ya kita dah beramal kebaikan ya. Selama ni kita rasa okeylah Allah okeynya terima. Belum tentu lagi tuan-tuan ya. Setiap kali nak beramal tu, terutama solat, macam mana naluri kita, jiwa kita. Adakah kita betul-betul khusyuk kerana Allah, atau kita sekadar datang solat nak penuhkan masjid? Memang ya, sebelum ni perlu satu bulan ada sebut ya, akhir zaman nanti ya ada di kalangan umat manusia ni meramaikan, memenuhkan masjid, dan telah pun berlaku ya, masuk dalam surah khabar, dalam berita, WhatsApp pun ada, dalam Facebook. Kita tak tahu cara bagaimana dia datang ke masjid itu. Kita menilai bagus. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, bagus ya. Tapi kita tak tahu macam mana yang datang tu. Tapi bukanlah kita nak kata suuzon, tidak. Cuma kita berwaspada pada diri kita terutamanya lah. Kalau saya sendiri dah bercakap, saya datang masjid sembahyang khusyuk tidak. Sebab dah clear, dah terang-terang, banyak kali saya sebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang solat disiksa oleh Allah. Itu yang timbul sebelum ini kan, berbantah-bantahan, ya Allah aku dah solat ya Allah, aku dah buat baik ya Allah, aku dah zakat ya Allah, aku dah jihad fisabilillah. Allah tempelak balik. Itulah berbantah-bantahan. Tak apalah, kata Allah, kalau kamu tak puas hati, senang cerita tiba saya. Ya, kalau tak puas hati, boleh tengok amalan kamu. Nanti dibuka amalan, catatan amalan. Baik, kita pergi kepada catatan amalan. Baik, di sini Az-Zajjaj, ini ulama lah berkata, perkataan lihir dalam ayat ini adalah satu ungkapan bagi sentiasa, sebagaimana kalung sentiasa melengkar pada leher. Yalah, leher kalung tu kalau dah duduk kat leher, boleh pergi ke kaki tu tuan-tuan? Tak boleh. Boleh pergi ke tangan? Tak boleh. Macam itulah maknanya tetap. Tapi maksudnya bukan begitu. Ya, maksudnya kitab tadi tu ditetapkan untuk kita. Maknanya tak akan berubah kepada orang lain. Maksudnya begitu. Sebagaimana tidak berubahnya kalung di leher seseorang. Selagi dia letak kat leher je lah. Dia tak akan pergi ke kaki, tak pergi ke telinga, tak pergi ke mata, ke mana tak. Melainkan putus, dicabut, jatuh. Baik, kita tengok. Ibrahim Abdahan berkata, setiap anak Adam mempunyai kalung yang tertulis segala amal perbuatannya. Ketika dia meninggal dunia, kalung itu disimpan oleh Allah sehingga tibanya hari kiamat. Kalung itu akan dikeluarkan kembali, lalu dikatakan kepada orang itu, firman Allah, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Nampak ya? Quran ni kita jangan terjemah secara direct, tak boleh.
Dia ada huraian, ada tafsiran. Dia kata kalung akan dikeluarkan kembali. Apa maksud kalung? Di sini disebut dalam Al-Quran, Iqra kitabaka. Kitab catatannya. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Setelah kita sebelum ni kita tahu tentang makhluk berbantah-bantah dengan Allah, tak puas hati, tak apalah, Allah bagi kitab. Iqra, baca kitab Allah. Cukuplah diri kamu yang ni. Kalau kat dunia kita boleh cari peguam yang bagus, lawyer, betul pasang 10 ke, kita boleh berhujah balik. Tapi kat sini bahkan dalam ayat Quran disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim, selalu kita baca subuh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, pada hari ditutup mulut kita. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kamu, mulut kita lah. Afwahim, mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, aidi ni tangan. Tangan kita bercakap. Macam mana kat dunia tak boleh cakap? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki ni. Arjuluhum ni kaki. Dia jadi mata, tengok apa yang kita buat. Bima kanu yaksibun, yakdzibun. Maksudnya dengan apa yang kamu buat, lakukan masa kat dunia. Jadi Allah ubah tangan, waktu kalimuna aidihim, tangan kita bercakap, kaki kita jadi mata. Kalau kat dunia mulut kita bercakap, mata kita melihat. Mustahil tak tuan-tuan? Tak mustahil. Di akhirat dulu pun kita dah terangkan. Orang berjalan di dunia dengan kaki, tapi di akhirat nanti esok jalan dengan kepala atau dengan perut. Kat dunia kita tengok ada binatang berjalan dengan perut kan? Itu ular, ada kaki. Jadi bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Al-Isra ayat 14, boleh merujuk. Kemudian Al-Hasan berkata, semua manusia membacakan catatan amalnya pada hari kiamat. Semua manusia, baik yang tidak dapat membaca ketika dunia maupun tak boleh. Maknanya kalau kat dunia ni aku tak sekolah dulu, macam mana aku nak baca? Tak boleh. Kat dunia kau tak baca ke, boleh baca ke, pandai ke, tak pandai ke, esok Allah bagi kelebihan untuk membaca di akhirat. Diriwayatkan daripada Abu Sawar Al-Adawi membacakan ayat yang ke-13 surah Al-Isra. Ini surah Al-Isra ayat 13 pula. Maksudnya dia katakan, dikatakan kitab buku catatan amal itu akan dibuka 2 kali. Dia disebut sini 2 kali, iaitu sekali di dunia dan sekali pada hari akhirat. Ini terjemahan Al-Quran. Sekali di dunia dan sekali pada hari kiamat. Masa kita meninggal lah. Ayat Isra, surah Isra ayat yang ke-13 tadi. Yang di sini tetapkan amal tadi. Ini dihuraikanlah Ketika di dunia kitab itu dibuka untuk mencatat seluruh amalan manusia dan akan ditutup kembali semasa manusia meninggal dunia. Kitab itu dibuka kembali setelah tiba hari kiamat, di mana seluruh manusia diperintahkan membaca kitabnya sendiri. Kita baca kita sendiri. Kita jadi hakim, kita jadi sama ada kita baik ke ataupun sebaliknya. Ketika itulah mereka dihisap oleh Allah. Tuan-tuan maknanya kita di kitab yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Raqib, Atid, Raqib, Atid. Raqib kanan, Atid kiri. Dia macam CCTV lah. CCTV. Malaikat ni pun dia tak tahu niat kita. Dalam hati kita malaikat tak tahu. Dia hanya melihat dia. Dia macam CCTV lah. Apa yang kita buat akan terakam, tercatat dalam kitab. Dan bila kita meninggal dunia, kitab itu akan ditutup dan disimpan sebagai catatan amal yang baik. Kemudian dalam surah itu tadi, maksud daripada yang disebut tadi surah ayat yang ke-13 yang dikatakan kitab tadilah ataupun catatan tadi.
tetapkan perbuatan mereka semuanya kalau mana kitab catatan tadi. Kemudian Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang buku amalannya diberi dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Sebelah kanan. Ini surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Yasir itu mudahlah. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa proses hisab berlaku ketika diserahkan kepada pemiliknya, kerana ketika itu manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak ingat amal perbuatan mereka ketika dunia. Itu sebuah kitab. Kita pun dah tutur macam ni, aku masih muda-muda dulu kau buat apa ha? Aku seingat aku dah 7 tahun dah jadi 1. Itu jelah. 8 tahun dah jadi 2. Apa yang kau buat tahun dah jadi 1? Tak, aku ingat dulu mak ayah hantar sekolah, nak balik lagi. Tapi tak bagi, nak kau nak balik nampak ni. Kau nak baca ni? Sebetul. Faham tak faham bukan? Kau nak balik nampak ni? Kau nak pilih nak balik ke duduk kat kelas? Contoh ya. Kalau budak sekarang tak ada. Itulah manusia ya. Kita lupa tu kan. Kita lupa, saya sendiri pun lupa. Adalah ingat barang 1-2 perkara, yang hak lain kita lupa. Lagi kalau buat dosa. Banyak benda yang kita buat dosa. Lagilah dosa-dosa yang macam tak sedar, antara sedar tak sedar. Kita duduk telinga orang. Sudahlah, muka macam tempoyak, contohlah dalam hati dia begini. Kita tak sedar tu, confirm tak ingatnya. Sedangkan yang itu pun akan dikira. Apatah lagi yang lain, yang besar-besar akan dicatat dia. Itu saya katakan tadi, Raqib dan Atid ni dia macam CCTV. Jadi disebut di sini tadi, saya ulang balik, ayat ini menunjukkan bahawa proses hisab berlaku ketika kitab diserahkan kepada pemiliknya, kerana ketika itu manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak ingat amal perbuatan mereka ketika di dunia. Memang kita tak ingat. Lepas sembahyang pun kadang-kadang ingat. Ya, masa sembahyang tadi khusyuk tak khusyuk? Entah, aku rasa aku sembahyang ikut imam je lah. Imam tu terlupa, dia pun terlupa. Tak ingat. Contohlah itu contoh ya. Kemudian Allah berfirman, ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitakan yang beritahulah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, yakni semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maksud Allah beritakan di sini pun bukan Allah beritahu satu-satu tidak, tapi Allah bagi catatan buku amal tadi. Itulah yang dikatakan diberitakan. Beritahu. Kalau di sini Allah beritahu, ya. Diberitahu, Allah memberitahu tu cara macam mana, bukan oh ini kamu buat dulu macam ni, kamu macam ni semua, okey panggil seorang lagi, kamu macam ni, kamu buat baik, kamu buat jahat. Bukan, kita sendiri ambil, kita baca. Jadi kita sendiri jadi pemberita. Oleh yang demikian, telah kami terangkan bahawa yaumul hisab, iaitu pada hari perhitungan, adalah di antara nama hari kiamat, yang pada hari itu manusia dihisab oleh Allah SWT. Itu sebenarnya kita lepas solat, kita punya wirid apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada berapa kali tuan-tuan kalau maghrib? 7. Maknanya 7 apa? 7 nama-nama neraka. Ya? 7 nama-nama neraka. Yang pada hari itu manusia dihisab oleh Allah setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, mani bugil dan tidak berkasut, serta kitab diberikan kepada mereka. Pada masa itu sebahagian mereka ada yang kitabnya diserahkan pada tangan kanannya, yakni mereka itulah orang yang bahagia,
dan ada yang kitabnya diserahkan dari tangan kiri atau belakangnya, iaitu mereka orang yang malang, yang celaka lah senang kita. Setelah itu mereka membaca isi kitab itu masing-masing. Baca, seorang-seorang panggil. Satu dunia tahu, daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua tahu, oh ini memang ahli neraka, ini ahli syurga. Dibaca, kita dengar semua. Dan di sini sampaikan, ditulis dalam syair oleh seorang ulama, disebut dalam syairnya, bayangkanlah hari yang pada hari itu kamu akan berdiri dalam keadaan terlanjang. Kita bayangkan macam mana. Berdiri dalam keadaan cemas dan hina-dina seperti orang bawahan. Mungkin kat dunia pangkat dia tinggi, berkipah kanan kiri, berpayung nak jalan puluh kili, berapa lagi, transport atau escort dengan siren polis. Esok kat sana berdiri bogil, kalau tak faham telanjang bogil, dalam keadaan cemas. Kalah hamba pun pakai suar. Pada masa itu api menyala mengganggu orang yang berdosa. Dia berdiri itu ada api kanan kirinya, yang mana orang lain yang baik tak terasa lah dengan api tadi itu. Yang jahat akan terasa. Lalu dengan murka Allah berkata kepada mereka, bacalah kitabmu, wahai penderhaka. Maknanya, walaupun dia belum baca, dia dah tahu apa yang dia rasakan nanti. Dan Allah dah tahu dah, itu disebut penderhaka. Bukankah tidak ada satu pun yang keliru isi kandungan di dalamnya? Bukankah tidak ada satu pun yang keliru? Maksudnya ada yang keliru ke dalam catatan tu? Kamu baca sekian hari bulan kamu macam ni. Kamu pergi sekolah, kamu begini, kamu bergaduh, kamu lawan cakap ibu bapa, kamu tak sembahyang. Contohnya dalam kitab tu tertulis. Dan bila kita buka di kitab tu, kita ingat balik, sekali-kali kamu tidak akan dapat menafikan isinya. Tak ada kesilapan lah maknanya. Tidak ada kekeliruan. Tuhan Rabbul Jalil berkata, seretlah orang derhaka ini ke neraka. Diperintahkan malaikat, seretlah orang derhaka ini ke neraka dan masukkan dia ke dalamnya, dalam keadaan haus yang teramat sangat. Dalam togel, tak pakai baju, seret lagi. Allah bagi kepanasan dan kehausan yang teramat sangat. Orang musyrik akan bergelumang dengan api yang menyala, sedangkan orang beriman bergelumang dengan nikmat dan kesenangan di dalam syurga. Jadi kita fikir-fikirkan. Jadi di sini disebut, penulis menyebut, oleh kerana itu renung-renungkanlah wahai saudaraku, termasuk saya sendiri bercakap. Saya bukan mengajar pada tuan-tuan, saya membacakan berduni, dan mana yang saya mampu saya huraikan untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Renung-renungkanlah. Kita ni sama tuan-tuan. Kita ni bukan malaikat. Saya bukan malaikat. Sebab di depan Allah besok yang bukan Allah tanya apa jawatan kamu. Kamu ustaz, kamu imam, no. Tapi kamu adalah hamba-hambaku. Sejauh mana kebaikan yang kamu buat di dunia, aku suruh. Ketaatan kamu pada aku. Ustaz yang suk pun ada, ulama suk. Pemimpin yang baik pun ada. Hamba yang kita tengok hamba tarafnya hina, masuk syurga tu. Siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah. Padahal Nabi tak suruh tu buat amalan ni. Contoh lah, nak bagi contoh pada kita. Allah sebenarnya banyak contoh-contoh je dalam dunia tuan-tuan je. Kalau nak kata kita ni hebat sangat, ada lagi orang hebat. Kalau nak terhebat lagi, makhluk yang paling hebat siapa tuan-tuan? Yang paling pandai? Dah tentu iblis. Terlalu hebat boleh tersungkur tuan-tuan. Iblis itu bukannya di kalangan malaikat, di kalangan para jin. Dia macam manusia yang ditaklifkan untuk supaya buat baik. Dan kalau kau buat jahat, kena tengok oleh kerana
Oleh kerana apa? Sangat pandai. Dia semua tahu. Jadi kita ni kat dunia jangan kita merasa aku orang biasa je, aku tak tahu. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Sebab solat tak ada beza kau ustaz ke imam ke orang biasa ke, tidak ada beza. Perbaikilah tuan-tuan. Kalau ustaz tu boleh baca, imam tu boleh baca macam tu, bagus. Dengan khusyuk tawaduk belajar. Sebab benda ni akan ditanya depan Allah tuan-tuan. Jangan kita kata dia orang pandai berilah, tak. Benda perintah Allah ni sebenarnya Allah bagi semua mudah, tak susah. Yang susah apa? Yang susah tu nak melawan nafsu kita tuan-tuan. Solat susah ke tuan-tuan? Kalau ibadat tak susah pun. Lebih teruk lagi kita kerja sehari suntuk. Terpaksa lah tunggu kau buat kerja, tak kerja kau tunggu je lah kat sekolah. Saya lah ngajar. Kalau kat laut lah tunggu je. Dapat ikan ke tak dapat? Tak dapat, lain kali tak pergi ya. Sekali je lah. Tapi perintah Allah tak susah pun. Yang susah tu nafsu kita sebenarnya. Baik tuan-tuan ya. Jadi dikata di sini, renungkanlah wahai saudaraku ketika kitab atau buku catatan amal sudah diberi, timbangan sudah dipasangkan, dan kamu dipanggil dengan nama kamu sendiri di hadapan seluruh makhluk untuk menghadap Allah SWT. Di hadapan seluruh makhluk. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencari dan mengheret kamu ke hadapannya. Semasa namamu dipanggil, tidak akan berlaku kesalahan sedikit pun pada diri malaikat itu dalam mengambil orang yang dipanggil namanya oleh Allah. Kerana namamu dipanggil lengkap dengan nama ayahmu, dan kamu sudah menggigil ketakutan ketika mendengar namamu dipanggilnya. Semua orang menoleh kepadamu kerana anehnya rupamu pada masa itu. Aneh lah, tak pakai baju. Macam kita lah nak tunggu bicara di mahkamah kalau kita salah contohnya. Nak dijatuhkan hukuman. Saya tak dapat merasakan lah. Ya, tapi bila kita baca-baca, kita tengok berita macam mana lah orang salah tunduk. Semua orang tengok. Satu dunia masuk Facebook. Berita. Ini satu dunia juga. Tapi lebih hebat, kat dunia ni kita boleh lagi perbaiki. Kalau kita dengar benda Malaysia ni, kita perbaikilah. Ya. Kita lawan nafsu kita. Saya yang cakap pun sama tuan-tuan. Ini di hadapan Allah lagi. Dipanggil nama lengkap dengan nama ayah. Kita menggigil ketakutan ketika mendengar nama panggilan. Semua orang menoleh kepadamu kerana anehnya rupa kamu. Ya. Bayangkan semasa kamu berada di hadapan Allah SWT sambil memegang kitab atau buku catatan yang mengandungi catatan amal yang tidak ada sedikit pun daripada rahsia hidupmu yang tidak ditulis di sana. Kita boleh terlepas pandang, orang lain tak nampak rahsia hidup kita. Kita ni jenis hasad dengki ke, jenis pemurah ke, jenis penipu ke, jenis apa lagi, macam-macam lah. Sifat-sifat mazmumah lah kita. Orang lain tak tahu, kita boleh berpura-pura, tapi Allah tahu. Rahsia hidupmu dia ditulis di sana. Kamu membacanya dengan hati yang resah, gelisah, dan suara yang hilang timbul akibat dahsyatnya situasi pada masa itu. Betapa tidak kamu bacakan perjalanan hidupmu di hadapan Allah SWT. Allah yang Maha Besar. Kita bacakan perjalanan hidup kita A to Z, A sampai Z secara detail. Kalau kita di dunia ni, mungkin detail kita orang lain melihat, oh dia kecil sini sampai tu bagus cara hidup dia, jadi ulama, ya, jadi orang alim, jadi pegawai Perdana Menteri. Tapi dalaman dia kita tak tahu, nak baca. Allah tahu, Allah tulis melalui malaikat raqib dan atid ditulis. Hati kau buat benda ni, memanglah kau jadi ulama, bagus. Tapi sebenarnya kau nak jadi ulama ni nak apa? Untuk dunia saja. Untuk nak dapatkan pangkat, untuk nak dapatkan gaji besar. Contoh dahsyatnya situasi pada masa itu. Betapa tidak kamu membacakan perjalanan hidupmu kepada Allah SWT yang Maha Besar, pemerintah langit dan bumi, di hadapan seluruh umat manusia, mulai daripada Nabi Adam AS hingga manusia terakhir di dunia ini. Siapa yang manusia terakhir kita tahu.
Berapa banyakkah perintah Allah SWT yang kamu lupakan, yang kita lupakan? Berapa banyakkah kejahatan yang kita lakukan, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang? Kalau terang-terang orang tahu, jadi pencuri, curi, ambil duit masjid, ikat, nampak, kita nampak hina dia. Kau tak tahu yang cakap tu lagi teruk, mungkin kita tak tahu. Kau menipu depan Allah. Kita boleh menghukum orang secara luaran, tapi zahir kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang kita sangka buruk, selepas tu dia baik, kita pun tak tahu. Tengok nanti ada bacaan catatan amalan ya, yang baik buruk, lepas tu kesudahannya dia akan baik. Jadi berapa banyakkah perintah Allah SWT yang kamu lupakan begitu saja? Berapa banyakkah kejahatan yang kamu lakukan, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan? Berapa banyakkah tindak tanduk yang kamu sendiri fikir itu membawa keuntungan yang besar bagimu, padahal merugikan? Kita rasa untung apa yang kita buat, padahal rugi pada kita dan pada orang lain. Pada hari itu, orang yang dahulunya merupakan simbol kebaikan, dia contohkan, yang mengajak orang lain berbuat baik dan menyuruh mereka ke arah itu, termasuk saya yang bercakap tuan-tuan, bahkan sehingga ramai pengikut yang ialah kita jadi ketua, maka setelah namanya dipanggil di hadapan Tuhannya, datanglah dia, lalu kepadanya diberikan kitab atau buku catatan yang sampulnya serta tulisannya berwarna putih. Pada zahirnya kitab itu adalah kitab kesengsaraan, namun sebenarnya itu adalah kitab kebaikan. Tak tahulah ya. Kitab itu dibacanya. Ini contoh yang pertama ya. Kitab itu dibacanya dan dimulakan dari kejahatan yang pernah dilakukannya. Itu sebabnya mana manusia yang tak ada buat kejahatan. Siapa yang tak mengaku buat kejahatan tu bohong. Ya. Sehingga raut wajahnya berubah lantaran cemas. Namun pada bahagian akhir kitab itu ditulis bahawa dosanya telah diampuni oleh Allah SWT. Maknanya orang yang buat jahat, dia sedar buat jahat, bertaubat sungguh-sungguh, Allah akan hapuskan dosanya, insya-Allah. Bukan kita dah buat nakal, buat tak tahu je. Atau kita usir orang lah, nakal dengan orang buat tak tahu je. Orang tu panas sakit hati, kita buat bodoh je. Allah akan catat kat situ. Kemudian sampailah membacakan kebaikannya semua, menjadikan rasa gembira berlipat kali ganda. Apalagi apabila sampai pada akhir kitab ditulis bahawa kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah SWT, sehingga wajahnya berubah menjadi putih berseri. Setelah itu diletakkan sebuah mahkota atas kepalanya dan setiap sudut badannya dengan dihiasi berbagai perhiasan. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah kamu menemui para sahabatmu dan berilah kabar gembira kepada setiap orang bahawa orang seperti kamu mendapat balasan seperti ini. Maksudnya dapat masuk syurga. Ya, kita nak yang macam ni lah tuan-tuan ya. Tapi bukan sekadar nak je, kita kena usaha. Masalahnya ni lah tuan-tuan ni, masalahnya kita nak usaha ni. Pertama sekali kita kena awasi nafsu kita. Yang keduanya tuan-tuan, ingat ya tuan-tuan, pertama sekali kita nak buat baik ni, awasi nafsu kita. Apa tujuan kita buat baik? Buat baik ni termasuk solat lah. Apa saja buat kebaikan, awasi nafsu kita. Apa yang nafsu yang bisikkan pada kita? Untuk orang, untuk dia. Ini kalau pak mentua aku tak ada, kat rumah tak ada lah, pergi masjid. Nampak? Itu kerana siapa? Awasi. Yang keduanya, kita kena ingat tuan-tuan, walaupun Allah ni Maha Pengampun, luas rahmat Allah, kita kena ingat, kita kena minta dengan Allah. Kau dah buat salah dengan Allah, kau tak nak taubat. Istighfar tu setiap kali astaghfirullahalazim, kita ingatkan dosa yang kita buat. Astaghfirullahalazim, kita ingat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebutan aja, tapi hati kosong, tak ada makna. Baca doa, amin, amin. Tapi kalau kita amin khusyuk, walaupun kita tak faham, kita ikut imam, tak apa. Imam tu kadang dia baca doa panjang tu, ada benda-benda yang dia nak minta dengan Allah. Yang tak faham tu, Allah imam ni baca panjang sungguh, lenuh tangan aku.
Kau tak nak tahan tangan, sudahlah berduduk dia letak tangan bawah. Betul tak kata dia? Kalau kau nak tidur, kalau kau kata imam baca panjang sangat, okeylah cukup. Amin ya rabbal alamin. Aku setakat itu je lah. Contohnya imam tak baca Rabbana atina fid dunya sampai je Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku nak kerja ni, aku pergi dulu. Tinggal je lah. Susah. Tak payah dihabiskan amin yang imam baca panjang-panjang jadi tu. Maka setakat itu yang kita dapat. Sebab kita ni, di antara kita ni sama-sama jemaah ni ada berbeza-beza keadaan. Kalau kata lambatlah imam ni, kecuali sembahyang. Jangan pada nak cabut lagi. Tak sah. Boleh juga imam ni tak lambatlah nak bagi salam sampai aku sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, cabut ni. Sah tak sembahyang ni tuan-tuan? Sah tak? Boleh? Nak cepat. Baik, itu bukan yang itu. Jadi saya ingatkan, yang pertama kalau kita nak buat baik ni, ingat awasi nafsu kita. Nafsu kita ni adalah musuh paling kuat dalam diri kita, bukannya iblis. Iblis sudah tentu di luar, Ramadan ikat. Tapi dalam yang paling kuat ialah nafsu kita. Tak tahulah tuan-tuan nafsu malaikat. Saya lah, asal nak buat baik ada je benda fikir itu fikir ini. Padahal awak nak buat baik tu. Contohlah, Dan bila kita buat kesilapan, kita fikir-fikir, kita semak balik. Hasibu qabla an tuhasab. Kita hisap balik apa yang kita buat ni okey ke tak okey. Kalau tak okey, ya Allah, cepat-cepatlah taubat kepada Allah. Kalau agak besar kita punya dosa, taubatlah, mandi taubat, sembahyang taubat, istighfar. Jangan sampai kita terlupa. Kalau terlupa nanti inilah depan Allah nanti baca. Kau dosa, kau buat dosa, tak tahu ni lah. Sekarang masa berapa. Baik, kita teruskan lagi sikit. Apabila dia telah pergi ke syurga, dia berkata, Inni zonantu anni mulakin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, kutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sesungguhnya aku telah menduga bahawa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai, dalam syurga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Al-Haqqah ayat 24. Ini sebenarnya cerita tadi, penjelasan daripada penulis tadi adalah berdasarkan ayat Quran. Adapun orang yang ini orang yang baik, orang yang baik masuk syurga. Adapun orang yang dahulunya merupakan simbol kejahatan, yang sering mengajak orang lain melakukan kejahatan dan menyuruhnya ke arah itu, bahkan sehingga ramai pengikutnya, maka setelah namanya dipanggil ke hadapan Tuhannya, datanglah dia. Lalu kepadanya diberikan kitab yang sampulnya serta tulisannya berwarna hitam. Kitab tadi sampulnya pun warna hitam, tulisan warna hitam. Dia dah tahu dah tu. Pada zahirnya kitab itu adalah kitab kebaikan, namun sebenarnya kitab kesengsaraan. Kitab itu dibacakan dan dimulakan dari kebaikan yang pernah dilakukan, adalah kebaikan juga. Sehingga dia menjadi gembira kerana merasa selamat. Namun pada bahagian akhir kitab ditulis bahawa kebaikannya ditolak oleh Allah SWT, sehingga wajahnya menjadi hitam dan menjadi begitu sedih ketika itu. Kalau tadi mula-mula ada dosa, ada kejahatan, tapi tiba-tiba sampai yang hujung kebaikan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia bertaubat. Allah memang jadikan manusia ini berdosa. Memang mesti, bukannya memang lagi, mesti berdosa, kecuali para anbiya. Anbiya ni dosa tapi Allah dah ampunkan awal-awal dan dijadikan hamba yang tidak ada dosa. Sebab apa? Anbiya ini, nabi-nabi ni jadi contoh kepada umat dia, kan? Kita ni akan didakwa. Dah buat dosa, kau tak nak beramal. Tadi ni yang Allah tadi buat dosa. Ujung dia baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ingat ni, saya kata kita kena cerdik. Mula-mula kita buat benda nak baik tapi jadi dosa. Buat dosa dah tentulah dosa.
Satu, yang keduanya kita kena sentiasa hisap diri kita. Kita tengok aku buat dosa tak hari ni. Kalau buat dosa, ya Allah, terus taubat dengan Allah. Jangan tunggu tangguh lagi. Itu penyudahannya macam yang pertama lah. Awal-awal buat dosa, lepas tu ujungnya bagus. Yang ini awalnya bagus. Tengok ya. Rupanya tengok, alamak, ditolak kebaikannya. Kenapa? Kebaikannya ditolak. Kita buat baik tapi Allah tolak. Maksudnya kita buat bukan kerana Allah. Senang cerita begitulah, kerana makhluk. Kita berhenti sekejap lah ya. Baik, kita sambung dengan istilah teman ya. Baik, saya tadi ada katakan manusia ini Allah jadikan memang atau mesti buat jahat. Kita boleh tengok dalam Al-Quran Allah rakamkan dialog antara iblis, sebelum itu bukan iblis, Azazil, ketua malaikat ya, dengan Allah. Wahai Tuhan, kenapa kau jadikan manusia? Bukankah manusia ini nanti akan berperang, bergaduh sesama mereka di dunia, buat jahat, kerosakan? Allah jawab simple aja. Apa kata Allah? Aku tahu apa yang aku nak buat. Itu sebabnya
Bila selesai di kejadian Adam, Allah perintahkan sujud, semua malaikat sujud kecuali Azazil, malaikat iblis tadi itu. Dan Allah laknat. Dia bukan tak sujud Allah, dia tak sujud kepada makhluk je yang Allah perintahkan. Kita ni tak sujud Allah dengan Allah ni berapa kali ada. Ya? Itu manusia. Maknanya kebijaksanaan yang sekarang ni dipanggil iblis. Pandai. Ya? Baik, balik pada ini. Jadi sampailah membacakan kejahatan, semua menjadikan rasa sedihnya berlipat ganda dan wajahnya bertambah hitam. Apabila sampai pada akhir kitab ditulis bahawa kejahatannya dilipat gandakan azabnya oleh Allah SWT, yakni yang dilipat gandakan adalah seksaannya. Bukan kejahatan tapi seksaannya. Kalau baik dilipat gandakan kebaikan, kalau jahat dilipat gandakan dia punya seksaan. Kalau baik dilipat gandakan nikmat dia. Mana makan buah, musangking. Okey. Nak musangking sedia ada, ya. Baik, kita teruskan. Lalu kelihatanlah neraka dan berbagai seksaan yang ada di dalamnya, sehingga matanya menjadi hijau, mata sampai hijau. Ya, serta merta dan wajahnya menjadi hitam legam. Ya, kepadanya dipakaikan seluar daripada kain kapas kasar. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah kamu ke neraka untuk menemui para sahabatmu dan berilah kabar gembira kepada mereka bahawa setiap orang yang seperti kamu mendapat balasan seperti ini. Ya, apabila dia pergi ke neraka, dia berkata, Allah rakam dalam Quran lagi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 29. Menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat tersebut ialah telah tidak ada lagi hujahku, yakni alasan untuk membantuku. Yang tadi belum saya cerita, orang yang sebelum ni berbantah-bantahan dengan Allah tentang kebaikan yang dibuat. Dia yang cerita baik, mula baik. Dibantah ke dapat baik, ujung-ujung dia buat jahat. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 zira'an fasluku. Allah sebut lagi. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Surah Al-Haqqah 32. Belitlah dia, maknanya dibelit dengan rantai neraka 70 hasta. Sedangkan orang yang kitabnya diberikan daripada belakangnya, bahunya, ini kita habiskan sikit je dalam tajuk, sikit lagi, tak sampai semuka pun. Sedangkan orang yang kitabnya diberikan dari belakangnya, bahu yang sebelah kiri dicabut lalu tangannya diletak ke belakang. Cabut tangannya, bahu letak kat belakang. Ambil kau punya kat belakang, kitabnya dicabut, tuan-tuan. Macam mana cabut? Ya, di belakang, cabut belakang untuk menerima kitabnya. Mujahid berkata wajahnya dipalingkan ke tengkunya, pusing kepala ni. Macam mana? Kita tak boleh ke belakang, tuan-tuan. Ini je. Ini pusing terus ke belakang, tengkuk belakang. Wajahnya dipalingkan ke tengkuknya lalu dia membaca kitabnya dalam keadaan demikian, tersiksa. Orang yang demikian renungkanlah, oleh yang demikian renungkanlah wahai saudaraku. Penulis memerintah kepada kita, Imam Qutubi ini. Jika kita termasuk golongan orang yang bahagia, maka bersyukurlah anda, kerana anda keluar dari hisab dengan wajah yang berseri-seri dalam keadaan yang amat sempurna serta indah. Kitab anda diterima melalui tangan kanan dan nama anda diumumkan oleh malaikat kepada seluruh makhluk dengan kata-kata, inilah fulan anak si fulan, dia bahagia pada masa ini dan tidak sengsara buat selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya dan tidak sengsara. Tetapi bagaimana jika kita termasuk golongan orang yang sengsara, yang wajah menjadi hitam legam ketika lalu di hadapan seluruh makhluk, dan kitab kita diterima melalui tangan kiri atau dari arah belakang.
Namun kita juga diumumkan oleh malaikat kepada seluruh makhluk dan kata-kata, inilah fulan anak si fulan, sesungguhnya dia sengsara pada masa ini dan tidak bahagia buat selama-lamanya. Sabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahawa fulan anak si fulan menunjukkan bahawa setiap orang yang pada hari kiamat dipanggil dengan namanya sendiri, bukannya secara ini untuk dibaca. Jadi hadis lain yang menyatakan, habis sekalian menyatakan perkara tersebut dengan jelas adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum. Pada hari kiamat kamu semua dipanggil dengan nama kamu semua sendiri dan perelokkanlah nama kamu. Hadis Nabi Abu Nu'man daripada Abu Darda. Jadi untuk tajuk ni itulah tadi dia intipatinya tentang apa kita punya amalan, kita baca dan kita sendiri dah tahu di mana tempat kita. Cumanya apa yang saya fahamkan dalam kitab ni tadi untuk kita sama-sama renungkan, kita melakukan kebaikan jangan hanya ditunjuk pada badan saja. Boleh faham tuan-tuan? Jangan ditunjuk pada badan saja. Luaran maksudnya. Tapi dalaman tu nombor satu. Maksudnya zahir dan batin. Itu peringatan untuk diri saya. Kadang kita tengok bagus, orang tengok, oi ustaz tu baguslah dia ni. Belum tentu sebab kita orang puji kita jangan kita terima bulat-bulat. Tak payah puji tak apa. Tak payah nak puji-puji ustaz ni macam ni, tak payah. Dia tak tahu dalam kita macam mana. Jadi itu satu. Yang keduanya, awasilah nafsu kita bila kita buat kebaikan. Awasi nafsu kita. Sebab Allah melihat bukan zahir kita, tapi Allah melihat dalaman hati kita. 3, sentiasalah kita menghisap ataupun mengira-ngira apa yang kita buat pada hari ini. Adakah aku buat ni tunjuk kat orang atau kerana makhluk atau kerana sesiapa? Kalau ada ataupun kita buat dosa secara terang-terang, bertaubatlah. Ya, supaya kita bila baca buku amal catatan kita nanti, Allah akan lupuskan kejahatan kita sebagaimana yang dibaca oleh orang yang masuk ahli syurga tadi. Mula-mula dia buat jahat, lepas tu ujungnya baik. Yang masuk syurga masuk syurga, yang masuk neraka mula-mula bagus, lepasnya ujungnya jahat. Jadi kita kena ingatlah tuan-tuan ya, setiap kali untuk kita dapat perbaikilah segala amal ibadat kita. Terutamanya solat. Sebab saya dah sebut awal, solat ni memang orang yang solat pun masuk neraka, yang tak solat lagi lah tak macam mana. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hati-hatilah tuan-tuan ya. Jadi ingat 3 perkara lah yang saya sebutkan tadi. Kita jagalah nafsu kita. Kalau nak buat baik, fikirkanlah dia punya dalaman kita ni bagus ke tak bagus dan sentiasa kita bertaubat. Itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini untuk sama-sama kita menambah baik amal ibadat kita dan sentiasa beriman dengan Allah SWT dan dapat amalkan dengan baik insyaAllah. Sekadar itu dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.